Hi there, good day. Assalamualaikum, salam sejahtera. And today welcome to our video blog. And today's title is Kemahiran Komunikasi. Communication Skills. Pemikiran kreatif dan inovatif. I'm Zainul, your host. We're from Training and Development Consultancy Services, a company that is registered under the HRD Corporation. And we're going to begin with perspective of kemahiran komunikasi. And this video log will be presented in bahasa Melayu. Jadi perspektif kalau kita lihat daripada sudut kemahiran berkomunikasi, manusia sejak lahir lagi sudah mampu untuk berkomunikasi daripada anak kecil sehinggalah ke dewasa. Jadi kenapa perspektif dikatakan di sini perlu lagi kita untuk melihat kemahiran komunikasi? Di antara sebab-sebabnya adalah kerana kebanyakan organisasi gagal dalam aspek pengurusan disebabkan oleh kegagalan berkomunikasi secara berkesan dan efisien. Jadi kalau kita lihat perspektif mengenal komunikasi, apa yang kita boleh faham tentang komunikasi? Apakah definisi sebenar yang kita boleh terjemahkan tentang komunikasi? Jadi dikatakan di sini di tempat kerja, komunikasi pekerja sering ditakrifkan sebagai perkongsian maklumat, sharing of information dan idea-idea antara pihak pengurusan sesebuah organisasi dengan pekerja dan sebaliknya. Jadi penting komunikasi untuk menjayakan sesuatu tugas, sesuatu projek, sesuatu keperluan dalam sesebuah organisasi. Dan kalau kita lihat di sini definisi am dikatakan pertukaran maklumat antara individu melalui sistem yang sama, same base, same system. Sama ada simbol atau tanda ataupun tingkah laku bertulis, lisan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam slide di atas ni menyatakan semua makhluk didengari, termasuk oyen. Jadi perspektif dia kata di sini oyen ni seekor kucing. Perspektif dia di sini kucing pun ingin berkomunikasi dan sebenarnya kucing ini berkomunikasi dengan sistem dia yang tersendiri. Namun disebabkan sistem ataupun metodologi berkomunikasi tidak sama dengan sistem yang digunakan oleh kita manusia, maka tidak akan ada satu orang kita boleh katakan di sini persefahaman yang wujud. Cuma kadang-kadang kita mentafsir berdasarkan ke atas gerak-geri binatang tersebut atau dikatakan body language. Jadi di sini kita lihat komunikasi bukan sahaja dengan bercakap, malah komunikasi lihat, visual kita di sini, body movement kita di sini, facial expression, writing kita di sini, verbal, pelbagai metodologi komunikasi. Namun yang penting sekali yang dikatakan di sini cukup penting realitinya. Apa yang berfungsi untuk sesebuah organisasi mungkin tidak sama untuk organisasi yang lain kita sini. Maka kita perlu mengenal pasti cara berkomunikasi yang berfungsi dengan sempurna dalam sesebuah jabatan, dalam sebuah organisasi yang anda duduki. Jadi dia kata sini common base, common practices, common system. Kita mestilah di kita sini memerhati, menganalisa apakah cara dan gaya komunikasi yang terbaik dalam sesebuah tempat kerja untuk kita mampu berkomunikasi dengan cara lebih berkesan. Jadi pendekatan kita sebagai pekerja ni, kita ingin berkomunikasi dengan cara, dengan gaya yang lebih berkesan.
So, kalau kita lihat di sini, pertama sekali yang ditekankan tentang gaya kita untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan adalah di kita sini engagement, penglibatan. Jika anda berkomunikasi selalu dengan pekerja yang lain di sekeliling anda dengan cara yang berkesan, maka mereka lebih terlibat dengan pendekatan bekerja bersama dengan anda dan mempunyai sikap yang lebih positif terhadap anda dan tugasan yang perlu dilaksanakan. Jadi penting tuan-tuan dan puan-puan, kita di sini perlulah kita berkomunikasi di antara satu dengan lain. Kekerapan kita berkomunikasi, gaya kita berkomunikasi, dan dikatakan di sini carilah pendekatan dan kaedah yang paling mudah untuk kita mendapatkan hasil dalam usaha kita berkomunikasi. Seterusnya kita di sini konsistensi. Pastikan anda berkomunikasi secara konsistensi. Konsistensi dalam komunikasi biasanya bermaksud dalam dua aspek: pengulangan, repetition, dan kekerapan kita di sini. So, perspektif pengulangan ni kadang-kadang kita ulang sekali lagi secara peringatan, tetapi dengan nada suara yang diterima ramai, dengan kita sikap yang positif dan kekerapannya. Sebab kita di sini jangan takut untuk kita mengulangi mesej utama, sebab sukar untuk orang terlepas sesuatu apabila mereka melihat atau mendengarnya beberapa kali. Kita manusia ni lebih daripada 28 ke 48 jam, lepas tu hangus. Kita tak boleh ingat dah. Minda kita boleh tahan dalam 48 jam. Jadi kalau kita selalu konsistensi dalam usaha berkomunikasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah kita akan mendapat hasilnya. Dua perkara ni, pengulangan dan kekerapan kita berkomunikasi. Seterusnya di kita sini maklum balas, feedback. Maklum balas cukup penting dalam berkomunikasi. Komunikasi yang kerap menarik orang ramai untuk menyertai perbincangan yang sihat. Jadi di kita sini kekerapan di kita sini dan perbincangan yang positif, yang sihat. Komunikasi ialah dialog, dan dialog memerlukan dua orang atau lebih berkomunikasi. Selalunya menyatakan kebimbangan mereka untuk memberi maklum balas. Sebenarnya maklum balas ni memudahkan budaya berkongsi idea dan pengetahuan. Berkongsi idea kadang-kadang ianya mungkin daripada sudut yang positif, sudut yang membangun. Kadang-kadang dari satu sudut yang memerlukan kita membuat satu pembaharuan, kita membuat satu peningkatan daripada sudut-sudut bekerja. Jadi ingat, dalam komunikasi ini bukan sahaja kita mampu bercakap, memberi arahan kepada orang lain, malah kita juga mampu memberi maklum balas dan sebaliknya menerima maklum balas tersebut untuk kita mengambil tindakan lebih baik, untuk kita orang kata membaiki lagi prestasi tugasan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, kita buat sedikit tambahan dalam perspektif memberi maklum balas ataupun feedback. Pernah saya dalam salah satu ceramah yang disampaikan, saya disoalkan tentang masalah feedback. Ada organisasi di mana pegawai-pegawai kanan ataupun ketua-ketua jabatan, apabila kaki tangan bahagian pertengahan atau bawahan memberi feedback, memberi maklum balas, selalunya mereka ini disenara hitamkan, di blacklist kita di sini. Kadang-kadang malah dipeti sejukkan daripada apa jua aktiviti-aktiviti yang berjalan dalam organisasi. Maka ini adalah satu kesilapan yang amat besar. Dari satu sudut ianya menghentikan perkembangan, peningkatan sesebuah organisasi. Bagi organisasi yang
kita katakan mendapat pensijilan ISO 9001, malah ini adalah satu kegagalan daripada memenuhi keperluan quality management system dalam ISO tersebut, kerana dinyatakan acap kali kita dikehendaki untuk membuat survey, mendapatkan maklum balas daripada pihak-pihak berkepentingan, malah daripada pelanggan dalaman dan juga luaran. Kita mesti ingat selalu kaki tangan kita, pekerja kita adalah merupakan pelanggan dalaman dalam sesebuah organisasi. Mereka jugalah menjadi jentera penggerak organisasi. Malah mereka yang menjalankan tugas ini akan melalui halangan, masalah dan sebagainya. Maka maklum balas yang diberi memungkinkan kita sebagai pentadbir dalam organisasi boleh mempertingkatkan lagi prestasi organisasi tersebut. Jadi marilah kita dalam zaman milenium ni, kita mempunyai sedikit keterbukaan dalam perspektif minda kita dalam usaha menjayakan sebuah organisasi. Kita tak nak menjadi mereka yang berkedudukan di dalam sesebuah organisasi, tetapi mereka inilah sebagai, kita kata, penghalang, batu loncatan masalah yang menyekat sesebuah organisasi daripada lebih mantap, daripada meningkat ke tahap yang lebih profesional. So perspektif dia di sini, kita tak nak jadi, orang kata, batu penghalang. Jangan sampai kita tahap pentadbir tetapi kita kurang, dia kata di sini, lack of thinking competency. Maka bagi saya cukup kasihanilah. We pity this type of people. Daripada satu sudut, tanpa disedari, mereka merosakkan perjalanan sesebuah organisasi secara profesional dan menutup keterbukaan kepada peningkatan continuous improvement. So, seterusnya yang keempat kita akan di sini, dalam bidang kita bekerja, dia kata understanding of organizational goal, memahami matlamat sesebuah organisasi. Apabila kita berada dalam sebuah organisasi, dia kata komunikasi yang berkesan, membantu kaki tangan, memahami cara mereka boleh menyelaraskan aktiviti, menyelaraskan tugasan mereka dengan matlamat organisasi. Jadi kita lihat visi organisasi dan misi organisasi. Visi organisasi menyatakan ke mana organisasi mensasarkan perjalanan organisasi tersebut. Namun misi organisasi adalah tindak tanduk, tindakan yang kita lakukan, aktiviti yang kita lakukan untuk mendekat kepada visi tersebut untuk mencapai matlamat organisasi atau visi tersebut. Namun di kita sini mereka boleh memahami bagaimana mereka boleh menyesuaikan diri dengan gambaran yang lebih besar. Sekiranya seseorang kaki tangan dia faham peranan dia dalam memahami matlamat organisasi dan contribution of every individual. Dikatakan di sini usaha, tindakan, aktiviti setiap daripada kaki tangan dalam organisasi, faham apa mereka perlu lakukan untuk mencapai matlamat organisasi tersebut, maka sudah tentu organisasi akan lebih mudah berjaya. Kalau kita lihat dalam aspek slide ini mengatakan organizational objective organisasi, short term and medium term goals that an organization seeks to accomplish. Jadi visi organisasi ini boleh kita pecahkan kepada langkah-langkah jangka pendek dan langkah-langkah sederhana untuk kita lakukan sebarang aktiviti
atau mengambil tindakan bagi mencapai matlamat tersebut. Dan kita lihat yang terakhir sekali dikatakan di sini, change is the only constant. Perubahan adalah satu-satunya yang konsisten. Jadi kita tak dapat lari. Demi masa yang berlalu, maka perubahan akan berlaku. Terutama daripada sudut, kalau kita lihat daripada sudut teknologi, perubahan begitu cepat dan pantas sekali. Tetapi adakah anda boleh menyesuaikan diri dengan perubahan yang mendadak ini? Jadi dikatakan jika pekerja dimaklumkan secara berkesan tentang perubahan di sekeliling mereka, maka mereka boleh bertindak balas secara positif terhadapnya. Membuat, dikatakan di sini, adapting to the changes, menyesuaikan diri kepada perubahan yang berlalu atau berlaku di depan kita. Ia juga membantu mengenal pasti mereka yang bersedia menerima perubahan dalam sesebuah organisasi. Jadi kalau kita lihat di sini, impak kemahiran berkomunikasi dalam bidang kita bekerja teramat-amatlah penting sekali. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak boleh mengambil mudah daripada sudut pendekatan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih berkesan, lebih efisien. Jadi untuk kita memahami seterusnya, kita akan sambung lagi dalam video blog yang akan datang. Saya Husandra Zainul mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama kita. Be safe, take care, dan sehingga kita berjumpa lagi, this is Zainul signing off.